diskusi pra-bajet di Latte Place akan bincangkan tentang usahawan lonjakan bagi usahawan asas tani, dan bersama saya di sini adalah Halim Mohamad, Presiden Persatuan Pengilang dan juga usahawan MARA Malaysia, dan juga Halim Haji Samsudin, Timbalan Presiden Konsortium Usahawan Makanan dan Industri Asas Tani Sdn Bhd Komital. Pertama sekali kita mulakan dengan isu kita hari ini, iaitu food sustainability ataupun kelestarian bekalan makanan itu sendiri. Sebab saya rasa kat Malaysia ni setiap kali musim perayaan, setiap kali ada permintaan makanan yang tinggi, kerajaan perlu berterusan menyatakan bahawa bekalan ayam cukup, bekalan daging cukup, bekalan sayur-sayuran cukup. Sebab saya rasa melihat kepada, memang kita lihat pada kekuatan negara kita sendiri. Kita iklim yang baik sepanjang tahun dan juga kita tanah yang besar. Tapi mengapakah isu bekalan makanan, isu kelestarian makanan sering kali dibincangkan ketika wujudnya musim-musim di mana permintaan makanan itu meningkat? Mungkin Encik Halim Mohamad boleh mulakan dulu. Terima kasih Encik Rizal. Seperti yang kita sedia maklum, perkara-perkara sebegini memang selalu kita hadapi. Jika kita lihat daripada segi rantaian nilai perusahaan asas tani ini, raw material ataupun pada kita panggil bahan mentah, contohnya ayam, bila dah disembelih dan sebagainya, dia ada jangka hayat dia. Jadi salah satu isu dia ialah demand ataupun permintaan pada waktu-waktu tertentu memang melebihi permintaan. Tapi secara keseluruhannya saya rasa permintaan mungkin tahunan mungkin tidak begitu ketara. Cuma pada waktu-waktu yang sebegitu kan terdapat permintaan yang tidak dapat dipenuhi. Kalau kita lihat lebih kepada isu bagaimana bahan-bahan mentah tersebut boleh diadakan pada waktu permintaan peak demand. Ini kita lihat kalau kita boleh tangani masalah ini, sebagai contohnya kemudahan bilik sejuk, yang mana apa-apa bahan ikan ataupun ayam dan bahan-bahan mentah yang seumpamanya boleh dipanjangkan hayatnya. Jadi bila dapat dipanjangkan hayatnya, bila permintaan pada waktu-waktu sebegitu, boleh diriliskan stockpile itulah ataupun dilepaskan stok penimbal tersebut. Jadi berbalik kepada mengapa, macam mana pihak kerajaan boleh memberi menangani masalah ini, kita perlu lihat daripada segi rantaian nilai. Saya berpendapat pada peringkat perusahaan ataupun pengeluaran bahan-bahan mentah ini memang terdapat banyak insentif-insentif seperti pelepasan cukai ataupun grant-grant dan sebagainya, tetapi kepada supporting infrastruktur yang untuk menyokong rantaian nilai tersebut, mungkin ini kawasan satu area ataupun satu bahagian yang mana pihak kerajaan boleh memberi lebih tumpuan. Sebagai contohnya, kemungkinan pelepasan cukai ataupun kita panggil bantuan matching boleh disediakan untuk penyediaan bilik-bilik rangkaian bilik-bilik sejuk di seluruh negara. Itu pendapat saya. Encik Halim Samsudin, komen kepada apa yang dikatakan oleh Encik Halim Mohamad itu tentang insentif seperti cukai di dalam rantai nilai itu, dan juga pewujudan infrastruktur khas untuk memastikan bahawa bekalan tersebut dapat diadakan sepanjang tahun. Sebab saya rasa dalam perbincangan tadi itu kita bincangkan tentang bagaimana kita mewujudkan nilai tambah kepada makanan. Sebab saya rasa dekat Amerika, kalau kita tengok bekalan turkey itu, dia tak kisah Thanksgiving ke benda ke, akan ada sentiasa ada di sepanjang tahun. Dan kita bukannya, it's not a seasonal thing anymore. Dan bukannya kita tak boleh plan raya haji ke, raya puasa ke, ataupun perayaan lain. Sebab kita tahu kalender tu boleh tahu setahun ke depan. Ini adalah kawasan di mana bekalan tu diperlukan dengan tinggi sekali. Ini adalah kawasan di mana bekalan mungkin rendah sikit. Jadi perancangan yang rapi dan juga infrastruktur dari itu, komen pada apa yang Encik Halim Mohamad katakan tadi. Berkenaan dengan kemudahan-kemudahan infrastruktur yang perlu diwujudkan, sebagaimana yang Cik Halim Mohamad tadi beritahu tadi, saya memang amat setuju, kerana apabila kita berkata tentang isu-isu tentang bekalan ayam, bekalan daging segar, sudah tentulah kita tidak hanya melihat perkara itu dalam waktu yang jangka pendek saja.
Kerana apabila bahan-bahan segar ini untuk kita adakan atau kita menyimpan stok ini, kita perlulah ada kemudahan-kemudahan yang berpatutan. Sepertinya adakah wujud kemudahan tersebut ketika ini ataupun ketika ini memang ada wujud, tetapi begitu terhad. Kerana kita kena lihat bahawa infrastruktur seperti kemudahan bilik sejuk tu memerlukan belanja yang banyak, dan tidak semua kawasan ataupun daerah di mana di bawah agensi itu ada kemudahan-kemudahan itu. Sebab itulah pada hari ini kalau contoh daripada sektor perikanan, produk itu terpaksa kita kadang-kadang tak boleh simpan lama. Kerana ikan ini orang kata cepat dia jadi tak segar, rosak kan. Jadi apabila kita adakan wujud kemudahan-kemudahan infrastruktur seperti bilik sejuk yang mencukupi di setiap kawasan kan, mungkin di setiap daerah, mungkin ini sebagai satu kaedah untuk kita membuat stok penimbal. Kalau kata masa musim ketujuh, musim tengkujuh kan, kita mungkin kekurangan ikan. Jadi ikan-ikan inilah yang mungkin kita boleh ambil sebagai stok tambahan lah. Maknanya bukanlah maknanya kita simpan berapa lama, tapi maknanya sentiasa ni. Kita akan berhenti berehat seketika. Tapi sebelum tu saya tanyakan tentang isu tentang struktural itu sendiri. Tentang penggunaan teknologi dalam asas pertanian. Sebab saya rasa Malaysia ni bukan negara pertanian yang baru mula 10 tahun lepas ataupun 20 tahun lepas. Kita sudah lama berada dalam industri pertanian dan kita sepatutnya sudah lebih arif daripada setengah negara dalam industri pertanian. Untuk memastikan bahawa penggunaan lonjakan dilakukan, penggunaan teknologi itu harus digunakan di bahagian mana. Betul. Dan saya rasa kita harus bergerak ke hadapan dengan menggunakan teknologi, tak kisahlah dari segi bilik sejuk ke, untuk memastikan bekalan makanan ke, ataupun untuk memastikan jumlah tuaian itu meningkat. Saya rasa ada banyak usaha dilakukan untuk memastikan ini berlaku, tapi nak tingkatkan lagi supaya nilai tambah boleh dimasukkan dengan lebih banyak, dan pada akhirnya kita dapat bekalan yang bagus. Dan apakah yang usaha-usaha yang kerajaan boleh lakukan dalam bajet 2014 ni, immediate, benda-benda yang immediate dan juga medium term yang kita boleh fikirkan untuk bagi usahawan asas tani. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam diskusi prabajet, bincangkan tentang lonjakan bagi usahawan asas tani. Seterusnya kita tanyakan soalan tentang teknologi dan juga bagaimanakah kita boleh mungkin mengubah melihat pada struktur itu dan memasukkan penggunaan teknologi itu di peringkat mana, di rantaian mana, dan juga untuk memastikan bahawa penggunaan teknologi itu seperti yang kita bincangkan tadi itu diberikan reward atau diberikan ganjaran. Mungkin Encik Halim Mohamad boleh mulakan dulu. Berbalik pada perbincangan semasa kita break sebentar tadi, saya berpendapat mengenai standard ataupun SOP yang kita ada, di mana pihak Kementerian Asas Tani telah pun mengadakan standard-standard tersebut. Sebagai contohnya GAP, Good Agriculture Practices, ataupun CJ SLM, CJ Ladang baik. Saya berpendapat perkara ini memang telah sedia ada. Cuma kita tidak memberi kita panggil reward ataupun hadiah ataupun kita panggil insentif untuk pihak pasaran untuk memberi membeli barangan yang sebegini dengan harga yang lebih baik. Sebagai contohnya, kita ambil mungkin contoh yang agak senang, buah-buahan tempatan. Terdapat buah-buahan yang yang kita kata pengusahanya menggunakan standard-standard yang telah ditentukan, GAP, Good Agriculture Practices, Good Storage Practices dan sebagainya. Tetapi bila sampai kepada channel pemasaran, harganya terpaksa compete dengan harga yang buah-buahan yang tidak menggunakan pakai cara tersebut. Contohnya kalau durian tu ataupun rambutan dijual pada RM5 1 kilo, kan sepatutnya kalau yang ada GAP dan sebagainya dibayar premium lah. Kan seperti mana yang dibincangkan tadi mengenai organik, produk organik dan sebagainya. So saya pendapat isu-isu fiskal ataupun cukai perlulah ditargetkan ataupun disasarkan kepada
kepada pihak yang yang distributor dan juga pengguna itu sendiri. Contoh yang baik ialah mungkin berkemungkinan pelepasan cukai ataupun kadar cukai yang lebih rendah digunakan untuk mereka yang menggunakan pakai GAP dan sebagainya. Kan, ini perkara yang rasa perlu perhatian. Kalau nak berkatakan mengenai insentif ataupun cadangan fiskal untuk disasarkan kepada golongan yang mengusahakan itu sendiri, saya rasa memang telah banyak peruntukan yang diberikan dan sebagainya. Berkemungkinan besar kita panggil minimal return tu tidak akan melonjakkan lagi. Yang kita perlu fokus ialah kepada demand side, bukan kepada supply side. Saya suka dengan cadangan tu. Kita berikan reward dan kita berikan ganjaran kepada mereka yang menambah nilai kepada industri asas tani dan juga memastikan bahawa jika kita reward orang ni, lama-lama semua pihak akan beralih kepada penggunaan ataupun GAP seperti yang dikatakan oleh Encik Halim tadi tu. Komen Encik Halim Syamsuddin, adakah ini satu perkara yang mungkin sukar dilakukan sebab kita dah ada teknologi, kita dah ada kepakaran semua, kita ada pelbagai badan-badan kerajaan yang juga melihat kepada teknologi-teknologi ini. Adakah ini apakah cabaran untuk memastikan bahawa benda ini dilakukan dan juga dilaksanakan dan kita boleh memberikan reward kepada orang yang ataupun petani dan juga pihak yang menggunakan perkara ini? Yang pertamanya, apabila kita melihat untuk menjadikan satu pertanian itu, industri pertanian itu sebagai industri yang komersial, yang pertamanya kita kena lihat dari segi kekuatan kita dalam menghasilkan produk-produk berasaskan pertanian. Sebagai contoh, kita buah-buahan kan, kita ada buah rambutan, kita ada buah nanas, dan kita boleh lihat bahawasanya kalau industri itu nak dikomersialkan dengan teknologi yang ada sekarang, teknologi moden, maknanya daripada A sampai Z, dari segi petik, daripada buah, daripada pokok dia, kita nak menjamin kesegaran dia, sehinggalah kepada proses pembungkusan dia. Jadi saya lihat bahawa ini yang pertama, kekangan dia yang perlu kita atasi ialah dari segi kapasiti pengeluaran produk berasaskan pertanian ni. Ya, maksud saya dari segi hasil tani dia. Jadinya kalau kata sebagai contoh, di dalam negara kita, kalau kita tengok, saya rasa yang industri pertanian yang boleh berdaya saing maju seperti industri buah nanas. Di mana kita lihat bahawasanya buah nanas itu dihasilkan secara komersial. Dan daripada hasil buah nanas ini dibawa teknologi, dibawa bersama dengan teknologi untuk menghasilkan buah-buahan yang terbaik. Maknanya facilities dari segi kemudahan-kemudahan makmal untuk menghasilkan benih-benih hasil tani pertanian itu kita lipat gandakan. Dan ini boleh juga kalau kita lihat pada hari ini sebagai contoh buah durian, buah yang kita rasa yang boleh dieksport ke luar negara kerana mempunyai permintaan. Kan kalau kita tengok pesaing kita di Thailand, dia ada makmal pertanian yang untuk sentiasa menghasilkan klon-klon anak-anak benih buah-buah durian yang terbaik. Maka itu saya mencadangkan agar pihak kerajaan untuk memberi insentif yang pertamanya kepada, sebagai contoh di Malaysia, di Mardi, untuk menggiatkan lagi usaha-usaha untuk melakukan eksperimen untuk mendapatkan benih-benih yang terbaik. Yang keduanya dari segi yang sebagaimana yang dikatakan oleh saudara Halim berkaitan dengan insentif kepada para petani ataupun pengeluar hasil tani yang begitu komited dalam menghasilkan secara banyak dan juga mengikut sijil-sijil, sebagai contoh sijil GAP, kan, untuk amalan baik dalam pertanian. Ini kita perlu insentif dari segi mungkin pengurangan cukai supaya pelanggan-pelanggan di luar ataupun pasaran di luar sana mengenali produk-produk hasil tani keluaran negara Malaysia adalah hasil yang begitu baik sekali. Maknanya hasil dia tu dijamin di pasaran dengan buah dia yang segar, kan, daripada ladang bawa ke supermarket pun ataupun hypermarket, sama ada tempatan ataupun luar negara. Okey. Komen tentang apa yang dikatakan oleh Encik Halim tadi tu, kita akan bincangkan isu tersebut sebentar lagi. Tapi sebelum tu saya nak lontarkan juga soalan terakhir saya nanti sebelum kita akan berhenti dengan diskusi pra-bajet, iaitu tentang apakah wish list untuk usahawan asas tani untuk memastikan bahawa katakan kalau kita nak buat teknologi, tambah teknologi ke, nak bagi insentif ke, nak pastikan usaha
industri pertanian ini sustainable ataupun lestari dalam masa hadapan. Apakah wish list tersebut dan bagaimana apa yang kerajaan boleh masukkan dalam bajet 2014 untuk immediate dan juga medium term solution untuk asas tani ini di Malaysia. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam diskusi Prabajet 2014. Kita bincang tentang lonjakan bagi usahawan asas tani bersama dengan Encik Halim Mohamad dan juga Encik Halim Samsudin daripada MARA dan juga Komita. Seterusnya, komen tentang apa yang dikatakan oleh Encik Halim Samsudin tentang insentif-insentif yang perlu diberikan kepada mungkin petani-petani dan juga mereka yang bergiat dalam memastikan industri asas tani ini lestari seperti dikatakan oleh Encik Halim Samsudin. Komen Encik Halim Mohamad bagaimana? Mengenai saya berpendapat insentif ataupun skim-skim fiskal yang sedia ada memang telah banyak. Contohnya kita berbicara mengenai subsidi diesel. Okey. Ya. Saya difahamkan hampir 20 bilion dan separuh daripadanya adalah untuk sektor pertanian, nelayan dan sebagainya. Dan difahamkan untuk mereka yang mempunyai bot kelas A kan, subsidinya sehingga 80 sen 1 liter, ya. Yang mana dan juga terdapat juga insentif di mana hasil tangkapan diberikan sebanyak 10 sen untuk setiap kilogram yang didaratkan. Berkemungkinan ada untuk memberi lebih banyak subsidi pada waktu ini dengan kekangan kewangan negara mungkin tidak munasabah. Jadi mungkin kita boleh diusulkan jumlah itu di reallocate ataupun ditambah baikkan cara pemberiannya. Kalau kita lihat daripada segi penghasilan ikan, input yang diberi akan diberi subsidi sebanyak 80 sen. Kemudian output yang dihasilkan akan diberi insentif 10 sen. Kita ambil pukul rata lah, ya. 1 liter tu lebih kurang 1 kilo lah. Kan sebelum buat apa-apa kan you dapat subsidi sebanyak 80 sen 1 kilo lah. Dah you buat kerja dan sebagainya ditambah lagi dengan insentif sebanyak 10 sen. So total mungkin kita kata untuk setiap kilo itu lebih kurang 90 sen. Saya rasa mungkin ini masanya untuk kita melihat kembali dan mungkin kita reallocate, katakan okey, subsidi mungkin 50 sen diesel, tapi hasil tangkapan itu kan diberi insentif sebanyak 50 sen untuk setiap 1 kilo. Itu saya rasa kita fokus lebih kepada keberhasilan daripada input itu sendiri. Seperti juga dalam untuk petani contohnya, subsidi baja dan sebagainya versus ataupun dibandingkan dengan insentif penghasilan itu sendiri. Berkemungkinan kita perlu mengimbangkan sedikit agar terdapat unsur-unsur kita kata penalty kalau penggunaan baja dan sebagainya akan berkemungkinan memberi insentif untuk menggunakan baja-baja organik. Kan, so hasil dia siapa yang dapatkan pengeluaran yang bahan makanan yang organik kan, dia punya insentifnya lebih. Kan, itu saya punya pendapat. Encik Halim Samsudin, adakah encik setuju dengan apa yang dikatakan Encik Halim Mohamad hari itu tentang dari segi rewarding output dan juga rewarding good practices ataupun memberikan ganjaran kepada output dan juga good practices daripada melihat kepada memberikan dari segi input itu sendiri, subsidi yang masuk dari segi input? Adakah ini satu benda yang mungkin boleh kita lihat ataupun bagaimana? Saya melihat cadangan itu pun adalah cadangan yang bagus juga kerana ini dapat merangsang dari segi industri itu untuk lebih berkembang. Maknanya dengan adanya insentif yang sebegini rupa, apabila kita naikkan insentif dan kita galakkan mereka untuk sebagai contoh yang output itu, kita kalau ada pengeluaran tu kita bagi lagi insentif lagi, kalau dia lebih banyak lebih kita lagi insentifnya, adalah bagus kerana setidak-tidaknya dia akan memberi satu dorongan untuk mereka menghasilkan produk-produk ataupun hasil-hasil tani ini dengan lebih banyak. Okey. At the end of the day, pada penghujung harinya, kita kembali pada isu awal diskusi ini. Bagaimanakah insentif dan juga insentif output, penalti ataupun galakan kepada output tu boleh menjamin
kelestarian sumber makanan dan juga melonjak dalam masa yang sama melonjakkan usahawan asas tani di Malaysia ni. Mungkin wishlist bagaimana ia boleh dilakukan dan wishlist tu bagaimana untuk bajet 2014 pada kerajaan? Untuk bajet 2014, kita berharap bahawa pihak kerajaan bukan hanya tertumpu kepada industri-industri macam perikanan dan pertanian sahaja, tetapi lebih kepada industri-industri pembuatan, pemprosesan hasil tani. Maknanya pada hari ini kita juga bagi insentif kepada pengusaha-pengusaha IKS yang menghasilkan produk-produk daripada hasil-hasil tani. Seperti menghasilkan produk-produk yang berasaskan buah durian, buah-buahan tempatan. Begitu juga dengan hasil-hasil perikanan seperti usahawan-usahawan yang menghasilkan kopok leko, nugget, ikan apa semua. Jadi kerajaan harus melihat bahawasanya industri ini juga boleh menyumbang ke arah mengembangkan kita punya ekonomi kita. Seharusnya menyumbang kepada kita ekonomi punya, dan meningkatkan kita punya inilah. Okey. Encik Halim, wishlist Encik Halim? Wishlist daripada pihak wishlist untuk usahawan dan juga kelestarian makanan, semua makanan di Malaysia ni. Balik kepada di isu asal, saya berpendapat pada kali ini perlu difokuskan kepada kita panggil demand side, bukan saja pada supply side. Selama ini kita fokus kepada supply side. Contoh kalau kita create untuk demand side kan akan mendorong peningkatan permintaan kan, sebab yang di sebelah supply side ni the issue is about shelf life, about jangka hayat, tarikh luput dan sebagainya. Kalau kita boleh dapatkan yang sebelah sini ni, kita secara tidak langsung kan akan dengan penggunaan input teknologi dan sebagainya meningkatkan tarikh luput dan sebagainya. So going to drive the demand eventually for the supply side. Inilah untuk para usahawan yang ada di sebelah supply side. Jadi sudah tiba masanya kan saya mendapat kan reallocation daripada perbelanjaan yang sedia ada untuk difokuskan kepada demand ataupun output side. Sebabnya tiada gunanya untuk memberi pelepasan cukai jika tiada barang dihasilkan jualan dan revenue dan sebagainya. Ya. Terima kasih Encik Halim Mohamad dan juga Encik Alim Samsudin bincangkan tentang diskusi Prabajet 2014 serta wishlist yang diberikan untuk meningkatkan industri asas tani dan pada masa yang sama menyelesaikan isu kelestarian sumber makanan di Malaysia. Kita akan berhenti di sini saja. Saya Rizal Zulkafli. Ini diskusi Prabajet 2014 daripada The Latte Place. Salam hormat.